kita sambung. Ada kaitan antara food chain dengan trophic level. Ataupun saya terbalikkan, ada kaitan trophic level dengan food chain. Sama. Mereka saling berkaitan. Okay. So, trophic level ni menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang level. Level apa? Level berkenaan kedudukan organism itu di dalam food chain. Organism position in the food chain. Okay. Berdasarkan apa? Based on their main source of nutrition. Nah, main source of nutrition, sumber nutrisi dia. Kalau sumber nutrisi dia adalah producer, maka dia siapa dia? Dia adalah primary consumer. Kalau sumber main source of nutrition dia adalah herbivore, maka dia siapa dia? Dia adalah secondary consumer. Dia mendiami trophic level nombor 3. Itu maksud dia based on main source of nutrition. Nutrition dia siapa? Siapa nutrition dia? Kalau nutrition dia adalah carnivore, nutrition dia carnivore, dia siapa dia? Main source of nutrition dia adalah carnivore. Dia siapa dia? Dia adalah tertiary consumer. Dia adalah top carnivore. Sebab tu kena ada based on their main source of nutrition. Maka kita akan tahu trophic level dia nombor berapa. Okay. Itu definition trophic level. Okay. Alright. Bila masa nak jawab primary consumer, bila masa nak jawab herbivore. Okay. Bila masa nak jawab herbivore, bila masa nak jawab carnivore, bila masa nak jawab secondary consumer. Dia bergantung kepada soalan. Ada soalan dia nak jawapan herbivore, ada soalan dia nak jawapan primary consumer. Ini adalah awak akan dapat pengalaman itu bila awak menjawab latihan-latihan parsial. Selalunya dia akan tanya role. Contoh, state the role of grasshopper in this diagram. Role. Awak nak jawab dia sebagai berperanan sebagai herbivore ke? Awak nak jawab dia berperanan sebagai primary consumer? Kan? Dia tengok bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan nak jawapan herbivore, kadang-kadang soalan nak primary consumer. Okay. Jadi kadang-kadang soalan, tapi kalau soalan nak jawapan trophic level, first trophic level, second trophic level, dia tak akan tanya role. Dia akan tanya trophic level, state trophic level. Kan? State trophic level. Yang tu tak apalah, senang. Sebab dia dah bagi clue. Dia nak trophic level. Tapi bila dia tanya role, peranan, adakah peranan dia sebagai herbivore ke peranan dia sebagai primary consumer? Semuanya bergantung kepada soalan. Tengok, awak kena analisis keseluruhan soalan tu. Dia tengah cerita apa? Dia tengah cerita food chain ke? Dia tengah cerita trophic level ke? Okay? Semuanya bergantung kepada soalan. Sebab kalau soalan nak tanya jawapan dia, kalau soalan nak jawapan dia herbivore, role juga. Peranan grasshopper sebagai herbivore, dia makan rumput. Peranan dia dalam food chain pula, dia sebagai primary consumer. Dua-dua role. Sebab tu saya kata bergantung kepada soalan. Okey, saya teruskan. So, awak boleh tengok kat sini. All producer memang akan mendiami trophic level nombor 1. Manakala all herbivore selalunya memang akan mendiami second trophic level. Okey, herbivore. Okey, contoh saya bagi lebih susah soalan. Binatang yang boleh makan dua-dua. Binatang apa yang boleh makan? Rumput pun boleh makan, binatang lain boleh makan. Kera.
Apa dia? Beruang. Beruang. Dia makan madu dan ikan. So, dia siapa dia? Adakah dia carnivore ke dia herbivore? Kalau herbivore duduk kat mana? Atas sekali bingkuk. Atas sekali mesti top carnivore, dia tak boleh. Satu lagi, ni pun satu lagi soalan sekejap lagi. Tolong ingatkan saya lagi tentang top carnivore pula. Ada satu lagi soalan trik. Cerita pasal beruang ni dulu. Dia duduk kat mana? Sebab tu dia tulis dalam definition ni based on main source of nutrition. Antara ikan dengan madu, mana yang lebih main, utama? Dia banyak makan madu ke banyak makan ikan? Jadi dia adalah carnivore dalam food chain. Tapi hati-hati, dia boleh jadi beruang ni. Mungkin dalam satu beruang bernama Kamal. Saya ingat beruang lain pula, so saya bagi nama. Beruang bernama Kamal ni, dalam satu food chain, dia adalah carnivore sebab dia makan ikan. Beruang yang bernama Kamal ini juga boleh mendiami dalam satu lagi food chain yang lain, di mana dia makan madu. Dia adalah herbivore. Maka dia ada dua peranan sekarang. Dalam food chain ni, dia adalah carnivore, iaitu secondary consumer. Dalam food chain ni, beruang yang sama, sebab tu saya bagi nama. Kamal yang tadi juga, beruang bernama Kamal ni, dalam food chain ni, dia adalah primary consumer. Sebab dia makan madu tadi. Dia herbivore. Jadi, beruang ni boleh berperanan lebih daripada satu food chain. Tapi bila kita hubung kaitkan dua food chain ni, dia akan jadi food web. Beruang tu akan duduk tengah-tengah. Sebelah sini food chain dia sebagai carnivore, sebelah sini dia juga gambar dia berperanan sebagai herbivore tadi. Boleh jadi. So dah jadi food web, interconnected food chain. Okay, alright. Seterusnya, tadi top carnivore tadi kan. Kalau kutu makan helang tadi, dekat helang ada kutu, adakah kutu mendiami trophic level paling tinggi? Kan tadi rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan helang. Helang adakah dimakan oleh kutu? Sebab kutu memang duk makan isi-isi celah-celah bulu helang tu ada kutu. Adakah kutu paling top dalam rantai makanan ni? Jawapannya ya ke tak? Habis tu kutu dia duduk kat mana? Dalam rantai makanan. Ni pun tricky kau ni. Soalan pernah keluar. Okay. Awak jangan ingat soalan direct je. Soalan baik-baik semua soalan. Soalan kadang-kadang dia jahat juga. Dia nak tengok awak faham ke tak. Dia letak kutu. Okay. Alright. So kejap lagi nanti ada contoh kutu. Kejap lagi kita tengok contoh kutu. Alright. So ni contoh-contoh. Ini apa dia tadi? Food chain ni. Nama food chain ni, what types of food chain? Grazing food chain. Yang ni? Detritus ke? Ni dia start dengan phytoplankton. Phytoplankton detritus ke? Grazing juga. Walaupun dia start dengan phytoplankton, dia grazing juga. Food chain. Tapi beza dua food chain ni, ini adalah terrestrial food chain. Yang ni pula marine food chain. Terrestrial, apa maksud terrestrial? Daratan. Okay, daratan memang selalunya siapa jadi trophic level nombor 1? Plant. Kalau marine, siapa selalunya akan jadi trophic level nombor 1 yang bertindak sebagai producer? Phytoplankton je lah yang boleh buat fotosintesis.
dalam lautan sana, siapa lagi yang boleh buat fotosintesis? Kebanyakannya phytoplankton. Ada protozoa lain yang dia duduk dalam dasar lautan pun tak ada cahaya, dia masih boleh buat kemosintesis. Dia tak perlu cahaya. Kat dalam lautan apa, jurang Mindanao ke, jurang Mariana ke apa, jurang paling dalam. Okey, lautan paling dalam. Takkan tak ada producer. Takkan semua binatang-binatang duduk kat bawah dasar lautan tu nak kena berenang naik ke atas permukaan lautan nak dapatkan makanan. Ada tapi tak banyak. Selalunya producer yang boleh buat kemosintesis. Dia gunakan inorganic chemical. Okey, untuk tukar jadi organik. Okey, untuk tukar jadi glukos. Boleh. Kemosintesis. Okey. Alright. Ecological pyramid. Okay, so yang ni saya dah bagi tahu apa itu definition. Okay, definition ecological pyramid adalah dia adalah satu diagram, okay, yang menunjukkan feeding relationship. Okay, hubung kait, hubungan pemakanan. Siapa makan siapa. Dalam ecological pyramid ni kita boleh tahu siapa makan siapa, feeding relationship, dan juga kita boleh nampak apa lagi daripada apa maklumat lagi kita boleh dapat daripada ecological pyramid? Pemindahan tenaga. Tenaga tu dipindah daripada producer pergi ke primary consumer, tenaga tu pindah pergi ke secondary consumer, so ada berlaku energy transfer. Dan kita juga daripada piramid tu kita boleh tahu siapa makan siapa, feeding relationship. So dua maklumat ni kita boleh dapat daripada ecological pyramid. Okay. So through the biotic component in a more, okay, so semuanya memang biotic component lah. Producer biotic. Biotic ni maknanya living organism. Itu maksud biotic. So producer biotic component, primary consumer biotic component, secondary consumer biotic component juga. So melalui through biotic components, ada S, maknanya ada banyak lah. Siapa dia biotic component yang saya bagi contoh tadi? Producer, lagi primary consumer, lagi secondary consumer. Ini semua biotic components. Sebab tu dia kata true biotic components. Kita boleh dapat nampak berlakunya pemindahan tenaga dan juga berlakunya hubung kait siapa makan siapa. True biotic components. Okey. Melalui ataupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuantitatif. Nombor. Contoh piramid number memang dalam bentuk bilangan. Piramid biomass dalam bentuk apa? Gram. Okey, piramid energy dalam bentuk joule, kilojoule. Semuanya kita boleh kira dalam bentuk kuantitatif. Benda yang kita boleh kira, kita boleh ukur, kita boleh timbang, dia adalah dalam bentuk kuantitatif. Okay, so ini definition ecological pyramid. Okay, dia satu diagram. Okay, diagram menunjukkan feeding relationship and energy transfer through biotic component dalam bentuk kuantitatif aspek. Tu nampak tu teknik dia. Ambil skrat. Hafal skrat. So boleh hafal definition. Jangan hafal sekaligus semua ayat. Okay. Alright. Teruskan piramid number. So piramid number, apa ciri-ciri dia? Soalan mungkin katanya explain piramid number ataupun give characteristic of pyramid number. So inilah jawapan dia. Yang pertama, based on the number of individual for each trophic level. So tengok ni kat sini. Primary producer berapa ekor? 5,842,424 ekor.
Okay, dia menunjukkan bilangan number of individual untuk setiap trophic level. Okay, so usually the number of producer at the base, iaitu pada dekat tapak ni. Hati-hati ya, ada student dia buat piramid macam ni, piramid sebab dia suka piramid. Dia ingat piramid dekat Mesir kot. Salah, kami pangkah siapa buat piramid macam tu. Tengok betul-betul piramid buat macam mana. Ni bukan piramid kat Mesir, ni piramid ecological. Piramid ecological macam ni cara lukis dia, dalam bentuk macam anak tangga. Okay, so kelebaran dia tu, dia semakin lebar kalau kuantiti dia lagi tinggi. Dia akan semakin kecil, menipis. Semakin pendek bila kuantiti dia rendah. Quantitative aspect. Okay, dia tengok nilai. So, usually the number of producer at the base of the pyramid lebih besar bilangannya. And individual are smaller size. Ini menarik. Walaupun producer bilangannya banyak, tapi size producer itu kecil. Okay, manakala dekat top pula, top piramid, contohnya kat sini, top piramid, individual besar, besar-besar size badan dia, tetapi bilangan mereka ni, number dia kecil, sikit. Bukan kecil, sikit. Nampak? Itu ciri-ciri dia. Ciri-ciri organism yang mendiami piramid number. Apa jadi kalau piramid ni terbalik? Bagaimana dengan saiz badan organism tu? Okay, sebelum tu kita tengok dulu. This show a progressive decrease in the number of organism at each successive trophic level. Okay, so bilangan organisma tu semakin berkurang bila kita menaiki trophic level, up trophic level. Okay, so ini bentuk typical piramid. Kalau bentuk inverted, tadi apa nama bentuk typical tu? Bentuk dia macam mana? Tapak dia besar, ujung dia, atas dia kecil. Typical maksudnya yang normal. Yang normal, piramid yang normal. Kalau inverted, okay, kalau inverted pula macam mana? Dia akan berlaku kalau inverted pyramid number bila many small consumer feed on a few large producer, dia akan menjadi inverted pyramid number. Cuba tengok. Berapa pokok? Berapa pokok? Berapa ekor pokok? Berapa batang pokok? Sebab ini piramid number. Berapa? 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 2. Berapa? Kosong. Kosong tak ada langsung. Baik saya tulis. 1, betul. Sebab tak ada S. 3 saja tak ada S. 1 batang pokok. Adakah 1 batang pokok ni besar ni je ni? Bolehkah dia menampung aphid? Yang bilangan aphid tu, aphid ni kutu pokok. Itu aphid, kutu pokok. Okey? Bolehkah dia menampung aphid yang apa ni? Bila lebar palang dia macam tu. Ini piramid number. Banyak bilangan dia. Okey? Boleh ke kalau kecil macam ni yang pokok? Tak boleh. Sebab bila aphid banyak, of course aphid memerlukan sumber makanan ataupun tenaga, food energy yang banyak daripada pokok ni. Kalau pokok ni besar ni saja, cukup ke nak membekalkan food energy kepada aphid? Tak. Pokok kena besar macam mana? Besar. Pokok kena besar. Sebab tu dia kata kat sini, many small consumer, merujuk kepada aphid ni, small consumer, small size lah. Tak payah awak ingat small number pula. Small size, tambah perkataan size.
many small size consumer feed on a kejap, salah. Betul lah, small size consumer feed on a fewer kat sini siapa? Fewer kat sini kuantiti dia kan? Bilangan dia. Large kat sini size dia. Okay, size. Large size. Tulis kat situ large size. Supaya nanti 2 bulan lepas ni awak baca balik untuk PSPM, awak tahu large size bukannya large number. Jangan dia buat mazhab sesat dah lepas ni. Sebab dah ada catatan kat buku tu. Large size, fewer number. Tambah kat situ, fewer number large size producer. Lagi faham ayat tu. Okay. So, this will produce inverted pyramid number. Okay. Example kat sini, small standing primary producer support larger primary consumer. So, saya tanya sekarang, parasitic protozoa dengan aphid, siapa lagi besar saiz badan dia? Siapa lagi besar saiz badan dia? Betul, aphid lebih besar saiz badan dia. Siapa lagi banyak bilangan dia? Parasitic protozoa. Kena faham konsep tu. Saiz dengan bilangan ada beza kat situ. Alright, so teruskan. Ini lagi contoh-contoh yang lain. Ini typical pyramid number. Okay. Ini pula inverted pyramid. Okay. Inverted tak semestinya cantik je. Dia kadang-kadang kurus, kemudian gemuk balik, kemudian kurus balik, kemudian gemuk balik. Palang dia pun dipanggil inverted. Janji base dia kurus. Base dia kurus je, kita panggil inverted. Okay. Ni pun inverted juga sebab base dia kurus. Tak lagi awak dah pergi bandingkan dengan yang ni pula. Sir, yang saya bandingkan yang atas ni, bawah ni lagi gemuk, atas ni kurus. Jangan. Bandingkan dengan yang sebelah dia saja. Dengan sebelah dia saja. Siapa yang makan dia? Dia yang kurus ni, siapa yang makan dia? Kalau lagi orang tu pula, binatang tu lagi banyak, palang dia lagi lebar, maka dia apa? Inverted. Tengok trophic level, next trophic level dengan dia je. Jangan tengok trophic level yang tinggi-tinggi tu, tak ada kaitan dengan dia pun. Dia first trophic level, jadi awak tengok next trophic level iaitu second trophic level. Adakah second trophy level tu palang dia lagi besar? Kalau palang dia lagi besar, ni inverted. Tapi kalau second trophy level palang lebih kecil, itu typical pyramid number. Okay. Alright, ni contoh-contoh yang lain. Ni pun inverted. Okay. Alright. Teruskan. Apakah kelebihan pyramid number? Kelebihan dia senang kita nak mengira bilangan organisme. Contoh, belalang berapa ekor dalam dewan kuliah ni, kira belalang berapa ekor. Rumput berapa batang, kira dalam dewan kuliah ni. Terus boleh buat piramid number. Okay, terus boleh buat piramid number. Piramid makanan mana ada? Tak apa jawab piramid makanan, saya pangkau besar. Saya tak pernah sebut pun piramid makanan. Okay. Piramid makanan apa? Macam mana piramid makanan? Kat bawah tu ada banyak nasi kan. Sayur ke paling banyak. Nasi dulu, pijirin paling banyak. Nombor 2 sayur. Nombor 3 protein, ikan, daging. Itu piramid makanan lah. Piramid makanan lukis macam mana? Macam tu, piramid makanan lukis. Dah kata lah tadi, lukis macam ni pangkau. Dia ingat piramid makanan juga. Okay. Dia ingat makan lah. Okay. Right. Piramid number. So, apakah kekurangan dia?
Kurangan dia does not indicate, tidak menunjukkan amount of energy transfer. Awak boleh tahu ke berapa banyak tenaga dipindahkan daripada satu trophic level kepada trophic level yang lain dalam piramid number? Awak mungkin boleh agak. Ini sebab dia seekor, sebab dia sebatang pokok, mungkin sikit sajalah trophic level tenaga energy transfer pergi ke next trophic level. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Sebab tadi kita pun dah setuju, walaupun pokok tu sebatang pokok, dia masih mengandungi tenaga yang banyak untuk support aphid tadi. Kan? Jadi bilangan organism belum boleh menunjukkan kuantiti energi yang boleh ditransferkan. Jadi ini kelemahan piramid number. Dia hanya menunjukkan bilangan, tapi dia tak tunjuk energy, amount of energy transferred to the next trophic level, from one level to another level. Level kat sini dia refer kepada trophic level. Saya kira awak dah ingat level apa? Level main game. Trophic level trophic level. Tak kira baca balik 2 bulan lepas ni level apa pula? Trophic level lah. Okay, tulis kat situ trophic level. From one trophic level to another trophic level. Okay. Contoh lava. Ini kelemahan dia nombor 2. Tadi kelemahan nombor 1. Nombor 2, lava juvenile form are not taken into consideration. Contoh, awak nak tengok yang melibatkan rama-rama. Persoalannya, rama-rama ni dia ada peringkat lava. Kita nak kira ke tak yang lava tu? Tapi lava tu nanti jadi rama-rama juga. Nak kira ke tak? Katalah dalam ni dewan kuliah ni, kita nak tengok food chain untuk rama-rama. Dan kuliah ni ada rama-rama, katakan. Tapi rama-rama tu ada 2-3 ekor masih peringkat lava. Yang lain dah dewasa, 5 dah dewasa, 2 lagi dalam bentuk lava. Perlu kira ke tak lava tu? Of course dia takkan kira, dia hanya kira yang dewasa saja. Ini kelemahan dia. Kelemahan dia yang lava tu pun nanti sebenarnya akan jadi rama-rama juga. Ini kelemahan dia. Disadvantages pyramid number. Dia tak ambil kira peringkat lava tadi. Sebab lava tu dia anggap bukan rama-rama. Kan? Caterpillar. Habis tu takkan nak kira ulat beruncah. Ulat beruncah kan jadi rama-rama. Sebab ulat beruncah pun akan jadi rama-rama juga. Boleh ke ulat beruncah caterpillar dianggap sebagai rama-rama? Tak boleh. Ulat beruncah lah. Rama-rama lah. Kita nak tengok rama-rama food chain dia. Ulat beruncah makan daun, rama-rama bukan makan daun. Tapi ulat beruncah pun akan jadi rama-rama tak? Nampak ada kelemahan dia kat situ. Jadi dia tak kira. Ulat beruncah dia anggap bukan rama-rama. Ulat beruncah lah. Okey, lava lah. Bukan rama-rama. Dia kira yang dewasa aja. Okey, sebab tu kelemahan dia yang kedua, peringkat lava, peringkat juvenile. Juvenile ni macam peringkat belum matang lah. Selalunya peringkat belum matang ni dia belum dianggap dewasa lagi. Okey, macam peringkat tadi, caterpillar tadi tu. Itu mungkin peringkat juvenile. Okay, belum jadi adult. Okay, so are not taken into consideration. Kelemahan nombor 3 dalam piramid number ni. Bila kita nak construct ni maksudnya kita nak bina piramid number. Apa kelemahan dia nombor 3 bila kita nak construct piramid number? Number of specific species may be too great to represent accurately. Contoh. Okey, apa dia? Banyak sangat ni kan. Contohnya protozoa tadi. Awak rasa awak boleh kira ke tak protozoa dalam sebuah tasik? Sebuah tasik kan, awak nak tengok food chain yang melibatkan protozoa tadi, parasitik protozoa tadi dalam sebuah tasik. Awak nak pergi renang dalam tasik tu, kira seekor, 1, 2, 3,
Tak kira dia berenang ke belakang awak, dia main balik ke depan awak kira lagi sekali. 4, 5, 6. Terlalu banyak. Too great. Too great tu maksudnya terlalu banyak. Too great to represent accurately. Okay, ini kelemahan dia nombor 3. So, kita tengok piramid nombor 2 iaitu piramid biomass. Piramid biomass pula adalah dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan, ini definition dia jugalah. Okay, dia punya definition dia, piramid biomass. Display the total biomass. Dia menunjukkan, memaparkan apa ni? Memaparkan biomass. Okay, 10 kg, 1000 kg, 10,000 kg. Dia memaparkan, display total biomass. At kat mana? Setiap each tu kena ada. Setiap apa? Setiap trophic level ataupun kita gelar successive trophic level. Okay, successive trophic level pada satu-satu masa at a particular time. Okay, ini adalah piramid biomass. Kenapa dia kena kira pada satu-satu masa at a particular time? Contoh, dia kena ambil kira. Contohnya dia kira berat untuk tahun ni punya. Sebab tu dia kena ambil kira at particular time. Kalau berat tahun depan, sama lagi ke? Kena. Tahun depan dia balut makan daging banyak, kan? Tahun ni dia tak boleh sambut ayah. Okay, tahun depan dia lepas geram, balut makan daging gemuk. Boleh kira tahun depan punya? Tak boleh, sebab tu kena ambil kira time, particular time. Tahun ni saja. Tahun depan kira lain. Maknanya piramid biomass untuk tahun ni at particular time. Okay, dia tak sebenarnya tahun. Saya bagi contoh tahun, dia perlu faham, oh tahun saja. Dia mungkin boleh jadi weeks, mungkin boleh jadi month. Tengoklah jenis-jenis organism tu sesuai time yang macam mana untuk kita kira dia, biomass dia. Okay, alright. So biomass pun boleh jadi inverted pyramid biomass juga. Boleh jadi. Okay, boleh jadi macam mana saya kata? Tengok ni. Tengok ni. Phytoplankton 4 gram je. 4 gram ni. Cancelkan yang bawah ni. Cancelkan. Tak kira ada ingat yang bawah ni. Yang peach tu salah. Yang hijau tu. Dia start dengan hijau. Okay. Phytoplankton. Apa beza ni? Apa beza primary consumer dengan primary producer? Kenapa ada perkataan primary kat depan ni? Apa beza primary ni dengan primary ni? Ni pun saya pernah tanya student saya. Sebab tu pentingnya datang kelas, supaya awak lagi faham apa yang awak baca. Primary producer bukannya bermaksud producer yang pertama. Primary producer bermaksud producer yang utama. Main producer. Itu maksud primary producer. Manakala primary consumer bermaksud main consumer, salah. Okay, bermaksud consumer yang pertama. Primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Okay, sebab tu kena datang kelas, supaya tak ada baca sendiri buat mazhab sesat. Okay, so tanya balik phytoplankton 4 gram je ni, 4 gram. Macam mana saya tahu gram tu? Tahu tu tunjuk dry weight dia, berat kering dia. Okay, so ini biomass dia, bacaan biomass dia. Okay, kenapa 4 gram phytoplankton boleh tampung 21 gram zooplankton yang memakan phytoplankton tu? Apa rahsia? Apa rahsia phytoplankton ni sampai dia boleh berperanan sebagai producer walaupun dia dalam berat yang sedikit? Apa rahsia dia? Kan macam nak tanya rahsia awet muda. Rahsia awet muda apa? Tapi kita tak tanya awet muda, kita tak mau. Kita nak tanya apa rahsia dia ni? Awak boleh berperanan sebagai producer walaupun awak ni kurus. Walaupun awak ni kurus, tak adalah kurus. Awak ni
ringan je 4 gram, tapi boleh. Contoh macam contoh keluarga kerja, ayah je kerja, petani, tori kita, mak tak kerja, suri rumah. Tapi boleh tampung 10 orang anak dalam satu rumah. Apa rahsia dia? Sedangkan orang yang kaya, ada anak 2 orang, seorang je, tak cukup-cukup duit. Siang malam bekerja. Siang malam kerja. Kadang-kadang tak balik rumah. Tak cukup duit. Tapi yang ni kerja tori kita je, boleh tampung 10 orang anak masuk universiti. Apa rahsia dia? Ini kan tak ada kaitan cerita tadi. Cuma nak tekankan rahsia tu. Apa rahsia dia ni? Phytoplankton ada RM4 je, tapi boleh tampung yang RM21 punya. Kan? Macam mana? Okay? Apa rahsia dia? So kita baca. In some aquatic ecosystem, such as the English channel, a small standing crop of primary producer, which is the phytoplankton, support a larger standing crop. Crop ni apa ni? Crop ni dia macam tanaman ke apa. Okay? Of primary consumer, zooplankton. Ingat zooplankton makan phytoplankton. Zooplankton ni dia macam binatang tapi kecil-kecil. Phytoplankton dia boleh buat fotosintesis, sebab tu nama dia foto. Dia boleh buat fotosintesis. Zooplankton tak boleh. Zoo binatang lah, pergi zoo awak tengok pokok ke? Tak, awak tengok binatang. Okay? So, binatang akan makan pokok, phytoplankton tadi. Okay? Sebut pokok salah lah. Phytoplankton bukannya pokok. Dia apa tadi? Protis. Dia sejenis protis. Okay? Alright. So, marine phytoplankton, ini rahsia dia. Ini soalan aras tinggi boleh tanya. Why phytoplankton which has lower biomass can support zooplankton which has higher biomass? Why inverted pyramid of biomass? Why pyramid of biomass can be inverted? Ini jawapan dia, saya tanda star tu. Sebab producer ataupun phytoplankton have shorter life cycle than their consumer. Apa maksud kitar hidup dia lebih pendek? Bila kitar hidup dia pendek, okay, macam awak kena tunggu umur berapa? 12 tahun baru boleh beranak. Kan? Itu kan awak punya umur akhir balik awak. Datang apa? First menstruation. Lebih kurang 12. Dah boleh beranak lah tu maknanya. Okay? Dah boleh mengandung. Bila datang menstrual. Cuba kata datang menstrual lagi. Tak boleh. Tak mungkin. Kalau awak buat hubungan pun, dia tak boleh. Sebab tak datang menstruation tu, tak datang lagi. Awak belum mencapai akhir balik, so kalau buat hubungan pun still takkan mengandung. Okay? Sebab tak ada ovulation, tidak ada secondary oocyte dilepaskan ke dalam fallopian tube. Okay? So secondary oocyte first dilepaskan ke dalam fallopian tube bila first menstruation. Of course bukan first menstruation lah, sebelum menstruation tu berlaku lah. Okay, berlakunya ovulation dulu. Kemudian bila tak ada fertilization baru berlaku menstruation. Okay, so awak umur 12. Tapi phytoplankton tunggu umur 12 ke baru boleh beranak? Tak. Dia umur 4 hari je dah boleh beranak dah. Cepat tak? Pendek tak dia punya jangka masa matang dia? Itu yang maksud dia shorter life cycle. Bila capai usia matang lebih cepat, agak-agak dia boleh hidup lama tak? Pendek je lah hidup dia kan. Awak umur 12, umur awak mungkin sampai boleh capai 60 tahun baru mati. Tapi disebabkan phytoplankton umur 4 hari dah boleh beranak pinak dah. Agak-agak umur 60 juga ke dia boleh mati? Taklah, lagi shorter lah dia punya jangka hayat dia, lifespan dia. Okay? Cuma nak tekankan kat sini, selain daripada dia ada shorter life cycle, merangkap
dia mencapai usia matang lebih cepat. Bila dia shorter life cycle, maka dia mencapai usia matang lebih cepat. Bila mencapai usia matang lebih cepat, dia boleh beranak lebih cepat. Selain daripada tu, dia mempunyai, tambah poin kat situ, dia mempunyai apa semalam masa sesi soal jawab? High itu tinggi. High reproductive rate. Kadar pembiakan dia tinggi. Maknanya sekali beranak beratus-ratus ekor. Awak sekali beranak 2-3 ya ekor. Okey, itu pun kembar lah kan. Okey, tapi phytoplankton sekali beranak beratus-ratus dia reproduce, membiak. Okey, so tambah satu lagi point kat situ. Nah, apakah kelebihan dan kekurangan piramid biomass? Kelebihan dia, ni pernah keluar juga soalan esei, dia tanya advantages dengan disadvantages setiap piramid tu. So advantages dia, piramid biomass give a better indication mass of organism and the flow of energy. Bila kita dapat tahu jisim sesuatu organism, selalunya jisim ni ada kaitan dengan tenaga. Kenapa saya kata jisim ada kaitan dengan energi? Sebab lagi banyak, lagi tinggi jisim, selalunya lagi tinggilah tenaga yang terkandung di dalam bahan tersebut. Contoh, daging 5 kilo dengan daging 10 kilo. Agak-agak daging mana yang lagi mengandungi tenaga yang lebih banyak di dalam daging tu? 10 kilo. Nampak? Jisim lagi berat, lagi tinggilah tenaga dia. Jadi ini kelebihan piramid biomass. Kita boleh tahu the flow of energy. Kita boleh nampak flow, tetapi kita belum boleh tahu secara accurate. Kita boleh nampak pemindahan tenaga, aliran tenaga tu berlaku from one trophic level to another trophic level. Flow aja kita boleh nampak. Tetapi exactly how many kilojoule kita tak tahu. Kita hanya boleh agak tenaga banyak atau tenaga sikit saja berdasarkan jisim tadi, berat jisim tadi. Kita hanya boleh tahu kalau dia berat jisim dia tinggi, tenaga tinggi. Kalau berat jisim dia rendah, tenaga rendah yang dipindahkan from one trophic level to another trophic level. Tetapi exactly how many kilojoule tenaga tak tahu. Sebab tu dia hanya kata the flow of the energy, bukannya the amount of energy. The flow saja, the flow of the energy through different trophic level. Maknanya from one trophic level to another trophic level di dalam satu food chain berbanding piramid number. Nampak? Dia bandingkan dengan piramid number. Piramid number memang kita tak boleh tahu langsung tenaga. Sebab apa? Sebab tadi saya dah cerita, sebatang pokok. Kan? Okey, nampak satu, tapi adakah dalam sebatang pokok ni banyak tenaga ke sikit tenaga? Kan? Kita pun tak tahu sebab sebatang pokok je sebut. Dia tak ada lah bagi tahu pokok apa kan? Dia hanya bagi tahu pokok. Pokok paku pakis ke, pokok rumput ke, pokok kayu balak ke? Kita pun tak tahu sebab dia sebut satu batang pokok. Ataupun dia bagi tahu satu pokok kayu balak. Boleh jadi pokok kayu balak yang kecil. Boleh jadi pokok kayu balak yang dah beratus-ratus tahun saiz dia. So dia hanya bagi tahu sebatang pokok, bilangan. Boleh kita tahu energi. Boleh kita tahu energi dia berdasarkan bilangan. Macam kita boleh persoalkan lagi. Okey? Katalah dia kata 500 kutu. 500 ekor kutu. Agak-agak awak boleh agak energi 500 ekor kutu. Tak tahu. Ya, tak boleh nak agak. Okey, tapi kalau dia kata 500 kilojoule kutu. Yang tu confirm. Kita tahu tenaga dia. Sebab exactly dia bagi tahu amount of energy dalam unit joule tadi. Okey, so lebih baik
piramid biomass lebih baik berbanding piramid number. Kita dah boleh tahu, kita dah nampak sikit flow of energy. Sebab kita tahu G-SIM. G-SIM selalu ada kaitan dengan tenaga. Okay. So, apa kelemahan biomass? Kelemahan nombor 1. Okay. Saya suka buat numbering supaya kita tahu berapa point yang kita nak kena hafal. 3 point, 3 kelemahan. Maknanya selagi tak muntah 3 kelemahan, maka awak belum full mark. Okay. So, kelemahan yang pertama. Problem encountered in determining the biomass because involve killing and drying of certain organism. Contohnya, kalau kita nak ambil berat kering, dry weight, berat kering, kita kena keluarkan air daripada badan organism tu. Macam mana nak keluarkan air daripada badan organism tu? Kita kena letak dia dalam oven. Biar air dalam badan tu tersejak keluar sampai dia jadi kering. Bila kering, air tak ada, baru boleh kita timbang dapatkan berat kering. Tapi apa jadi kat organism tu agak? Hidup lagi ke? Dah mati. So, memerlukan dia killing and drying the certain organism. Okay. So, ini kelemahan dia bila kita nak berat kering. Habis tu, kenapa tak ambil berat basah aja? Wet biomass. Berat basah tak tepat menunjukkan tenaga, menunjukkan mass. Okay, katalah Kamal lagi kan? Kamal 10 kilo, Abu 10 kilo. Okay, dua-dua 10 kilo. Rupanya Kamal tadi, sebab dia 10 kilo, dia sebelum timbang tadi, dia dah minum 5 baldi air. 5 baldi je. Lepas tu pergi timbang. Okay, Kamal 10 kilo. Cantik. Ali kata dia. Abu 10 kilo Ali. Tu. Oh, Kamal dengan Ali sama-sama mengandungi tenaga yang sama, energi yang sama sebab biomass dia 10 kilo. Jadi tak boleh berat basah, tak boleh. Boleh main tipu. Sebab tu berat basah dia tak accurate. Kita kena ambil berat kering. Tapi bila ambil berat kering, memang kena bunuh organism tu. Kena keringkan Kamal, keringkan Abu tadi. Okay. So, memang tak hidup dah lah Kamal dengan Abu tu. Now, the biomass may change with time and with different organism. Betul. Ini kelemahan dia nombor 2. Berat ni boleh berubah-ubah. Kamal hari ni 10 kilo. Kamal 2 bulan lepas ni, Kamal, awak dah kurus lah. Berat dia dah berubah. Kan? Biomass may change with time. Dari masa ke semasa biomass boleh berubah-ubah. Okay. Kita ingatkan Kamal ni, badan dia, daging dia ada banyaklah tenaga. Sebab berat dia 10 kilo. Okay. Rupanya sebab hari tu dia makan banyak aja. Kebetulan ada kenduri. Dia pergi makan free, 10 pinggan dia makan. Kita pun timbang 10 kilo. Oh, Kamal 10 kilo. Biomass awak tinggi. Bermaksud energi yang terkandung dalam badan awak pun tinggi. Sedangkan kebetulan hari tu ada kenduri, esok tak ada kenduri, terpaksa puasa. Sedangkan kita pergi timbang waktu kenduri. Dia cerita pasal manusia lah. Sepatutnya cerita pasal haiwan. Kan? Haiwan lah. Saya awak bagi contoh manusia lah. Pergi kenduri awak bagi contoh. Susah. Okay. Haiwan lah kata hari ni dia punya mangsa dia ramai lalu kat depan habitat dia, senang dia nak tangkap. Esok semua pakat takut dan nak lalu kat situ, puasalah dia esok binatang tu. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. Okay. So the biomass may change with time and with different organism. Kamal beruang bernama Kamal dengan beruang bernama Abu tadi. Okay, different organism. Bukan different organism, sorry. Different organism, betul.
Different organism. Beruang yang sama, beruang spesies yang sama. Tapi contohlah, bagi contoh. Ni awak baju apa ni? Pink ke apa? Okey, baju pink dengan baju peach. Okey. Organism yang sama. Different organism. Spesies sama. Okey. Tapi bila kita pergi buat kajian, kita dapat tangkap baju pink ni. Maknanya baju pink ni mewakili kawan-kawan dia yang lain yang tidak kita tangkap dalam kajian kita. Tapi boleh ke layak ke baju pink ni mewakili kawan-kawan dia yang lain? Kita anggap baju pink ni kurui, jadi kita boleh anggap kawan-kawan dia yang lain pun kurui semua. Boleh macam tu? Itu maksud dia biomass may change with different organism. Kebetulan kita dapat tangkap yang kurus tu mungkin sebab dia apa? Dia tak cukup makan. Nak lari tak larat. Kita dapatlah tangkap dia. Yang lain semua dah lari sembunyi dalam hutan dah. Okey, kita pun buat kajian yang itulah. Rupanya kajian kita tak tepat. Tak tepat sebab apa? Kelemahan dia, biomass may change with different organism. Kawan-kawan dia yang lain rupanya gemuk-gemuk. Kita buat kesimpulan, biojisim dia, biomass dia rendah. Sebab dia kurui, kita timbang. Dia matilah bila kita timbang kan. Buang air apa semua. Rupanya salah. Kajian kita tak tepat. Ni kelemahan biomass. Biomass may change, berubah-ubah with different organism, tapi same species. Sebab kita nak buat kesimpulan, katalah dia tadi apa? Pelanduk. So kita dapat tangkap dia, pelanduk pink. Kita pun buat kesimpulan, semua pelanduk dalam hutan ni semua kurus dan tenaga rendah. Biomass dia rendah. Sebab biomass rendah, maka tenaga dia pun rendah. Sedangkan rupanya salah kesimpulan kita. Kita dapat tangkap yang tak larat lari rupanya. Okey, yang lari merata sembunyi tu semua yang rupanya gemuk-gemuk. So kurang tepat. Okey, biomass may change with different organism. Itu maksud dia. Okey, nombor 3 kelemahan. It does not show the productivity. Okey, does not show productivity. Kita tak tahu. Productivity ni maksudnya kebolehan, ability. Okay, ability of the organism to supply energy to the next trophic level. Kebolehan dia untuk supply to the next trophic level. Kebolehan dia untuk supply energy ataupun kebolehan dia untuk transfer energy to the next trophic level. Kalau kebolehan dia boleh memindahkan dalam kuantiti yang banyak tenaga, maka productivity dia dikatakan high. Kalau dia hanya mampu membekalkan tenaga yang rendah sedikit saja, next trophic level, binatang yang akan datang makan kepada dia, dia dikatakan low productivity. Contoh, kita ambil biomass pelanduk kurus dengan biomass pelanduk gemuk, spesies sama. Siapa yang high productivity, siapa yang low productivity? Kalau kita tengok kat sini, okey. Kalau kita tengok kat sini, dia productivity ni macam saya kata tadi lah. Kita dapat tangkap yang kurus, kita tak dapat tangkap yang gemuk tu kan. Tapi kita pun buat kesimpulan, pelanduk dalam hutan tu low productivity sebab kita timbang dia kurus. Betul ke kesimpulan kita low productivity? Belum tentu. Ni kelemahan ni piramid biomass ni. Sebab different organism will show different biomass. Takkan kita nak tangkap semua pelanduk dalam hutan tu kita timbang. Habis tu apa tujuan kajian kita? Membunuh semua pelanduk dalam hutan tu. Kita mesti nak tangkap seekor je untuk mewakili pelanduk-pelanduk yang lain. Seekor je pelanduk kita perlu tangkap untuk kita buat kajian.
So memang kita kena tangkap seekor je. Kita tak boleh tangkap semua pelanduk dalam hutan tu, kita timbang. Matilah semua pelanduk dalam hutan tu. Nak ambil biomass, dry biomass pula tu. So kita hanya boleh tangkap seekor je. So bila kita tangkap seekor, ini kelemahan dia yang nombor 2 tadi. Different organism, so will show different biomass. Okay. Nombor 3, it does not show productivity. Dari sekali tadi. Okay. Kenapa? Yang ni kita kena, untuk productivity ni, untuk kita lebih faham, kita kena tengok piramid berikutnya. Piramid energy. Piramid energy, ya, kita boleh nampak productivity. Okay. Sebab kita boleh nampak amount, nilai tenaga yang dipindahkan from one trophic level to another trophic level. Kalau biomass tinggi, adakah dia punya productivity pun tinggi? Tak semestinya. Okay. Kalau biomass dia rendah, adakah productivity dia pun rendah? Tak semestinya. Jadi biomass belum boleh menunjukkan productivity. Tadi kelemahan yang nombor 3 tadi, piramid biomass. Biomass sendiri belum tentu. Sebab apa? Sebab contoh, saya bagi contoh. Okey. Helang kita ambil yang paling tinggi, helang. Helang berat tak? Berat tak biomass dia? Berat. Seekor helang. Kan? Nak dibandingkan dengan seekor apa tu? Musang ke apa tu? Musang ke apa ni? Okey. Okey. Helang besar, helang. Kalau helang kecil, boleh ke tangkap musang tu? Musang ke datang apa yang makan katak tu? Okey. Jadi helang biomass dia berat. Okey. Tapi adakah dia high ke low productivity? Apa maksud productivity tadi saya kata? Ability to supply energy to the next trophic level. Ada ke next trophic level selepas helang? Tak ada. Jadi productivity dia rendah. Productivity dia rendah. Jadi adakah biomass boleh menunjukkan productivity? Tak. Ini kelemahan nombor 3 tadi tu. Piramid biomass does not show the productivity. Pensyarah lain terang 15 minit je ni. Piramid biomass, piramid number. Saya terang dah dekat 2 jam ni. Okey. Nah, piramid energy. Kita sambung piramid energy pula. Indicate the energy content often expressed as kilocalorie per square meter per year. Ini unit untuk energy, bukan hanya joule. Dia mesti kilocalorie per square meter per year. Ini unit untuk tenaga. Kalau kilokalori saja tak tepat, sebab dia tak ambil kira luas kawasan habitat ekosistem tu, dan tak ambil kira tahun, berapa tahun, untuk berapa tahun. Adakah untuk setahun, adakah untuk 2 tahun punya tenaga yang disukat? Dia mesti lebih tepat. Kilokalori per meter square per year. Okay. So, apakah piramid energy? Display, so ini definition dia lah. Display the total quantity of energy yang mengalir dalam unit kilojoule per meter square per year. Okay, the productivity of producer in a given area and the energy utilized by consumer can be calculated. Okay, kita boleh nampak productivity producer pada sesuatu kawasan. Adakah tinggi productivity producer ataupun rendah productivity producer? Contoh, hutan di Chanlun
dengan hutan di Arau. Siapa yang productivity producernya lebih tinggi? Of course kita boleh dapatkan data tu daripada piramid energy. Boleh ke kita dapat data daripada piramid biomass? Piramid number? Tak dapat. Data productivity tak akan dapat. Kita hanya boleh dapat data tu daripada piramid energy. Okay, productivity of producer in a given area. Saya bagi contoh ni, area Changlun dengan area Arau. Contoh, hutan. Hutan di Changlun dengan hutan di Arau. Siapa yang lebih tinggi productivity producernya? Okay. Dan juga tenaga yang diguna pakai, energy utilized by the consumer. Kita boleh kira juga. Adakah consumer banyak guna tenaga di hutan Changlun ataupun consumer di hutan Arau yang banyak menggunakan tenaga? Okay, kenapa nak tahu ni? Kenapa nak tahu? Nak menyebut apa? Baik study PSPM. Kan, baik study subjek lain yang insya-Allah mereka tahap bla-bla tadi. Okay, jadi kenapa? Apa faedah dia? Bila kita tahu energy utilized by the consumer high ataupun low, kita boleh tahu hutan mana yang akan pupus ataupun mati ataupun rosak cepat. Kalau consumer dia asyik guna tenaga dengan banyak, utilize the energy by the consumer, lagi banyak utilize, apa jadi kepada tenaga dalam hutan tu, bekalan tenaga kepada consumer-consumer? Okay, apa jadi kalau tiba-tiba hutan tu terbakar? Apa jadi kepada consumer-consumer yang memang gilakan tenaga tadi, yang mengharapkan tenaga yang banyak tadi? Apa jadi kat consumer-consumer tu? Dia dah hilang sumber tenaga dia. Dia dah hilang producer. Sebab producer semua dah terbakar hutan tu. Jadi apa jadi kat consumer-consumer, binatang-binatang dalam hutan tu? Kekurangan tenaga dan lama-kelamaan boleh mati dan pupus. Okay? Itu bagusnya kita tahu piramid energi dalam satu-satu hutan, dalam satu-satu kawasan. Kita boleh ambil tindakan pencegahan. Bila kita tahu hutan tu membekalkan tenaga yang sangat tinggi kepada consumer-consumer dalam hutan tu, pokok-pokok dia membekalkan tenaga yang sangat tinggi, so kita kena ambil langkah memelihara pokok-pokok dalam hutan tu. Sebab ternyata pokok-pokok dalam hutan tu sumber tenaga yang sangat tinggi, membekalkan kepada consumer-consumer dalam hutan tu. Okay, itu faedahnya kita buat piramid energi. Okay, so only about 10%, lebih kurang, bukan exactly, lebih kurang 10%, bukan exactly 10% of energy within one trophic level will be transferred to the next trophic level. Hanya 10% tenaga saja yang akan dipindahkan from one trophic level to another trophic level. Ini berapa trophic level yang saya lukis ni? Berapa? 4. Katalah sini 1000 joule. Berapa persen trophic level nombor 2 dapat? Ya, 100 sahaja. Sebab apa? Give your reason. Because only about 10% of energy will be transferred from one trophic level to another trophic level. Itu reason dia. Okay? Dan pyramid of energy cannot be, never be inverted. Kenapa tak boleh inverted? Logik ke kalau ada 5 joule tenaga bekalkan dekat 5,000 joule tenaga? Mana main ni? Main skim cepat apa? Skim cepat kaya ke apa? Main apa? 4D nombor ekor ke apa? 5 joule tiba-tiba boleh bekalkan tenaga 5,000. Next trophic level, joule tenaga. Mana datang tenaga yang lain? Logik
logik ke? Tak logik. Sebab itulah pyramid of energy cannot be inverted. Tak boleh. Tak logik. Ada 5 joule saja, tiba-tiba next trophy level dapat 5,000 joule. Mana main? Dia buat magic apa? Okay, tiba-tiba aja dapat 5,000. Macam mana dia pindahkan tu? Sedangkan dia hanya ada RM5, tiba-tiba boleh bagi dekat adik awak 5,000. Awak ada RM5, tapi boleh bekalkan 5,000 kat adik awak. Kan? Kes apa sekarang? Sugar daddy. Ayah sugar daddy. Gelak-gelak agak. Awak nanti masuk you. Kan? Jangan buat benda pelik tu. Alright. Ini pyramid of energy. Ni contoh lah. Okay, daripada sunlight. Ni, hati-hati. Sunlight ni, tak kira ingat, dia lukis kat sini, dia bukan aras trough. Sunlight bukan aras trough, sunlight bukan piramid. Dia tidak berada di dalam piramid sunlight ni. Okay, so dia start daripada sini lah, primary producer. Adakah ini mau masuk producer yang pertama? Producer yang pertama ke primary producer? Producer yang apa? Main. Okay, ni kalau tak ada pensyarah tanya ni, awak cuba tanya kelas lain lah. Cuba awak tanya kelas lain. Ini primary producer ada ke? Producer yang pertama, maknanya ada ke secondary producer? Kan, awak pergi test kelas lain lah. Okay, kelas lain saya pensyarah dia orang terang 15 minit kan, habis. Saya dekat 2 jam terang. So, 1,000, 10,000, 10%, 1,000 je lah. 10%, 100. 10%, 10% je. This is why pyramid of energy cannot be inverted. Give your reason why pyramid of energy cannot be inverted. Because only 10% of energy will be transferred from one trophy level to another trophy level. Memang tak boleh invertednya. Dia takkan terbaliknya. Sebab 10% saja boleh dipindahkan. Maknanya kalau awak ada RM5, bolehkah awak bagi ke adik awak 5,000? Tak, awak hanya boleh bagi berapa persen? 10%. Dia takkan jadi tiba-tiba jadi 5,000. Tak mungkin. Ini reason dia. Only 10% of energy can be transferred, okay, to the next trophy level. So ini kelebihan dia. Advantages, allow comparison between ecosystem. Tadi saya dah bagi contoh hutan kat Arau dengan hutan dekat Changlun. Comparison between ecosystem based on energy flow. Kelemahan dia, piramid energy pun ada kelemahan. Nombor 1 kelemahan dia, difficult to obtain energy data. Memang sangat susah nak dapatkan joule tenaga tu. Pernah awak bakar kacang, eksperimen bakar kacang kat sekolah? Itu nak kira tenaga tu. Bukannya senang tu nak dapatkan data unit joule tu, tenaga tu. Okay, kelemahan dia yang kedua. Energy value for given masses of organism are needed. Sometimes two organism have the same mass. Ni tadi, problem tadi. Berat sama, jisim sama, but they have different amount of energy. Macam mana ni? Jawapannya mungkin satu ekor tu berat tulang, satu ekor lagi berat daging. Yang ditransfer to the next trophic level, carnivore makan tulang ke makan daging? Daging. Jadi boleh ke dua organism berat mass sama? Tapi rupanya tak boleh juga nak represent. Mungkin kita tangkap binatang yang berat tulang rupanya. Okay, bila kita dapatkan joule, rupanya berat dia berat, tapi joule dia sikit saja rupanya. Tak sama dengan satu lagi organism, spesies yang sama, berat sama dengan tadi, tapi daging banyak. Maka energi dia pun tinggi.
jol dia. Jadi masalah kat situ. Sometimes two organism same species, tulis kat situ. Two organism same species. Supaya 2 bulan lepas ni awak baca balik, awak tahulah two organism same species. Two organism same species have same mass but have different amount of energy. Adakah kita tangkap kedua-duanya? Kita tangkap kedua-duanya ke? Tak, kita hanya berjaya tangkap salah seekor saja, yang seekor lagi berjaya larikan diri. Kita hanya tangkap wakil. Kita hanya tangkap wakil saja untuk represent kawan-kawan spesies dia yang sama tadi. Kita tak tangkap 2-3 ekor. 2-3 ekor nak kena bunuh. Ini kajian ekosistem ke kajian nak bunuh binatang? Kan? Alright. Habis. Saya rasa saya nak stop kat sini lah. 2 jam. Okay.